Banyak lupa pelan ada. Ah, Ya, ada soalan. Kalau ada soalan boleh tulis di ruangan chat Kalau tak line tak begitu clear boleh tulis kat ruangan chat. Okay. So Madam estimate pada minggu ke-15 kita dah habis assessment dan kalau tak ada masalah sebab subjek ni pun tak ada final. So itu sajalah. Okay, so semua orang kena take part, ambil peranan, main peranan walaupun kita dalam kekangan pandemik, tapi kita berusaha juga sedaya upaya kita untuk menyiapkan segala assignment. Okay, alright, kalau ada masalah boleh tulis di ruangan chat. Consultation minggu hadapan kita akan buat secara berkumpulan. So dalam grup tu saja akan masuk mengikut kepada masa yang madam akan tetapkan. Dia akan masuk mengikut kumpulan dan kat situ kalau ada masalah apa semua, kamu boleh utarakan pada minggu hadapan. Hari Isnin untuk e-folio, hari Selasa untuk projek. Okay. Alright. So, dan ya. Seterusnya kita akan ke topik yang kedua lah. Kita habiskan terus topik kedua hari ni. Okay, nampak tak slide di hadapan? Semua nampak Dah nampak. Okay, sekejap. Okey, untuk peranan penyiaran Islam, sebelum cuti hari tu kita ada menyentuh berkenaan dengan analisis filem. Okey, madam suruh kamu pilih satu filem dan keluarkan dia punya nilai-nilai murni yang terdapat dalam filem tersebut. Okey. So, itu ada kaitan dengan topik yang kedua ini. Topik kedua berkaitan dengan peranan penyiaran Islam. So, course learning outcome bagi topik yang kedua ini iaitu menerangkan berkenaan dengan peranan penyiaran Islam. Okey, kamu akan mengetahui tentang apa itu konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar, menjelaskan nilai-nilai mulia dalam kehidupan, mengenal pasti tanggungjawab sosial, mentafsir maklumat yang tepat dan juga menyediakan kepelbagaian dan variasi. Okey, konsep amar ma'ruf nahi mungkar ni adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar ni adalah satu perkataan yang diambil daripada bahasa Arab iaitu Arabic language. Okey, amar ma'ruf bermaksud mengajak kepada kebaikan dan nahi mungkar mencegah kepada melakukan perkara-perkara yang buruk ataupun perkara-perkara yang mungkar. Okey. So, konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar. Konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam penyiaran Islam banyak membantu manusia dalam perkara-perkara kebaikan dan kemaslahatan. So, dengan berpandukan prinsip ini, produk penyiaran akan menghasilkan keseimbangan spiritual dan fizikal masyarakat. Contohnya, program morality yang diterapkan dengan asas pemikiran dan kaedah dakwah yang betul mampu mendidik di samping memberikan hiburan kepada penonton selari dengan arus pemodenan dunia penyiaran kini. Okay, so Madam pasti dan yakin bahawa setiap agama yang kamu anuti, daripada agama Islam ataupun agama Kristian, agama Buddha, pasti menyeru kepada umatnya untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Okay, kalau kamu belajar dulu masa nilai masyarakat Malaysia, dalam agama Islam dia ada rukun iman dan juga rukun Islam. Kalau rukun iman dia ada 6 perkara, kalau rukun Islam dia ada 5 perkara. Kalau dalam agama Kristian dia ada 10 rukun dalam agama Kristian kan yang memberikan satu penekanan kepada penganutnya untuk melakukan perkara-perkara yang baik sekiranya penganut itu mengikut ajaran-ajaran agama mereka. Okey?
Kadang-kadang ada juga penganut agama ataupun tak kisahlah Muslim ataupun non-Muslim yang tidak berpegang pun dengan agama yang dianuti ataupun yang tidak mengikut kepada rukun dalam agama mereka. Okey, itu adalah satu perkara yang normal. Contohnya kalau kita, ideologi dia kalau kita memandu kereta, kita pasti akan ada juga pemandu ataupun driver yang akan melanggar uh, traffic light, lampu isyarat kan. Ah, itu adalah satu perkara yang biasa. Tapi kita sedaya upaya untuk mengikut segala apa yang diseru dalam ajaran agama yang dianuti fahaman masing-masing. So, contoh dalam perspektif Islam, dia ada beberapa stesen ataupun rancangan televisyen yang memberikan satu panduan ataupun satu galakan kepada umat Islam khususnya untuk ke arah jalan kebaikan. Contoh stesen televisyen adalah seperti TV Al-Hijrah ataupun Astro Oasis. So TV Al-Hijrah ni adalah salah satu daripada stesen yang dilancarkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, yang di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Bagi Astro Oasis adalah di bawah jenama Astro. Channel yang menerapkan kepada amal makruf dan nahi mungkar. So, nilai-nilai mulia dalam penyiaran Islam. So, sebab tu Madam bagi task untuk kamu pada sebelum cuti hari itu untuk memilih satu filem yang mana yang boleh memberikan nilai murni kepada kamu. Kerana setiap filem yang diarahkan, setiap filem yang diterbitkan, dia memang akan ada satu bentuk nilai-nilai murni yang dia nak bagi kepada penonton-penonton yang melihat filem tersebut ataupun drama tersebut. Okey, so nilai-nilai murni ini akan membawa kepada pengabdian diri kepada Allah, menekankan kepada amalan cara hidup Islam, mengimbangi antara tuntutan duniawi dan ukhrawi dan berpesan-pesan ke arah kebaikan. Kerana human manusia ini adalah seorang yang pelupa. Kita memang seorang yang pelupa yang perlu diingatkan setiap kali supaya kita tidak tersasar dari landasan kita yang sebenar. Okey, dari umur-umur seperti kamu yang masih lagi muda, yang cepat terpengaruh dengan apa-apa ajaran ataupun apa-apa uh, yang berlaku di sekitar kamu. Okay, so kamu memerlukan orang untuk memberikan reminder ataupun untuk memberikan satu peringatan kepada kita supaya kita tetap berada pada track yang betul. Okey, tanggungjawab sosial dalam penyiaran Islam. Okey, tanggungjawab sosial ni adalah bagaimana cara kita menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Kadang-kadang walaupun kita bukanlah seorang ahli parlimen ataupun seorang wakil rakyat, tapi kita juga boleh menegakkan keadilan dan kebenaran. Okey? Jika kita rasa benda itu salah, kita kena cakap benda itu salah dan tidak betul. Jangan diam dan tidak ada satu tanggungjawab untuk menyatakan kebenaran. Okey, sebab itu kalau dilaung-laungkan dalam setiap iklan ataupun dalam setiap advertisement di kaca TV ataupun di radio yang mengatakan bahawa jangan mengambil rasuah. Kerana apa? Kerana rasuah itu boleh membangkitkan kepada ekonomi dan juga pembangunan negara. Okey, so orang kalau macam contoh dia nak apply pasport ke luar negara. So dia akan, kalau dia tak ada apa? Kalau tak ada kuasa, so dia akan rasuah orang tu untuk ataupun rasuah polis trafik ataupun polis kan, sebab tak nak kena saman dan sebagainya. Rasuah tu sendiri telah menimbulkan satu kacau bilau dalam masyarakat. Okay? Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat negara-negara yang baru nak membangun, kenapa jalan raya dia tidak diturap, kenapa tidak ada pembangunan, kenapa tidak ada fasilitas bahasa Indonesia. Kenapa tidak ada fasiliti, kenapa tidak ada infrastruktur dalam sebuah kawasan? Kerana apa? Kerana kadang-kadang rasuah bermaharajalela yang menyebabkan pembangunan tidak begitu ketara dekat kawasan tersebut. Sebab itu untuk memilih pemimpin, kita tidak boleh memilih pemimpin mengikut kepada jenama ataupun bendera sebenarnya. Kita memilih pemimpin adalah mengikut kepada kepribadian orang tersebut. Okay, kalau kita rasa uh, parti A, orangnya lebih layak untuk memimpin, kita kena pilih orang tersebut. Walaupun bendera ataupun jenama dia kita tidak suka, tapi orang tersebut boleh menjalankan kerja. Kita tahu orang tu boleh buat kerja yang boleh menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.
Sebab itu kalau nak memilih pemimpin adalah memilih pemimpin dengan um, analisis dulu kepribadian dan juga analisis dulu kerja-kerja yang pernah dibuat sebelum ini. Dia ni orang yang bagaimana, adakah dia ni mengambil rasuah, adakah dia ni boleh diharapkan, kerana dia ni yang kita pilih sebagai pemimpin ni akan menjadi satu jurucakap kepada segenap rakyat di Parlimen Malaysia. Kenapa Parlimen Malaysia itu penting? Kalau kamu belajar pengajian Malaysia sebelum ni, okay, di Parlimen lah sesuatu undang-undang itu dikubal. Di Parlimen lah sesuatu akta itu dikubal. Sebab itu untuk memilih pemimpin, pilih orang yang betul. Bukanlah masa dalam Parlimen dia tidur. Okay, itu satu benda yang perlu difikirkan oleh rakyat marhain atau rakyat biasa seperti kita. Seterusnya, yang kedua, memberi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat menurut perspektif Islam. Okay. Kita mesti beri option kepada, contohnya kepada pelajar. Okay, dalam tempoh pandemik COVID-19, kita pun tidak tahu menjangkakan sesuatu yang berlaku. Dikatakan bahawa sehingga tahun 2023 kita masih lagi hidup dalam keadaan pandemik. Okay, kerana vaksin belum lagi dapat dihasilkan. Okay. Donald Trump pun terkena COVID-19 kan? Okay, so bagaimana keadaan? So mesti ada alternatif, ada option yang diberikan. Okay, kalau kamu nak buat sesuatu program, kamu tidak boleh bergantung kepada plan A semata-mata. Okay, kalau kita nak buat program, kalau kita nak plan ke mana-mana pun, kita mesti ada plan B, C, D dan E. Okay, kita mesti mengandaikan sekiranya ini berlaku, okay, kita akan ikut plan B. Sekiranya benda ini berlaku, kita akan ikut plan C. Contohnya sekiranya hujan, okay, tak boleh buat kat luar, macam mana? Kita ikut plan D. Sebab itu perlu adanya satu planning. Kita tidak boleh bergantung kepada plan A semata-mata. Contohnya kalau ada kawan yang datang daripada Sabah kan, tak boleh masuk Sarawak. So macam mana? Okay, kalau kita terkandas, kita akan ikut plan B. Macam tu. So setiap planning dalam hidup kita, dalam apa jua yang kita lakukan, mesti ada plan A, B, C dan D dan E kalau boleh. Banyakkan planning supaya kita bersedia, kita dalam keadaan bersedia menghadapi masalah tersebut. Kalau kita tak ada planning, kalau kita tak bersedia, so masalah yang kita hadapi tidak dapat diselesaikan dengan baik. Okey. So seterusnya, menerapkan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Menerapkan nilai-nilai murni dalam masyarakat ini sangat-sangat penting kerana zaman globalisasi ini, masyarakat masyarakat kita ataupun masyarakat Malaysia khususnya menyemai sikap kepentingan diri sendiri saja. Dia tidak mengambil peduli masyarakat, tidak mengambil peduli individu-individu yang hidup di sekitar kita. Okay, so kalau kita ada jiran, kita kena tanya khabar, ambil peduli supaya bila ada masalah kita boleh membantu antara satu sama lain. Kalau kita jiran kita travel dan sebagainya, kita boleh tengok-tengok ke rumah dia. Okay, sebab itu kejiranan ini sangat penting. Mewujudkan nilai-nilai murni dalam masyarakat juga sangat penting. Okay, dalam keadaan yang pandemik ni, tak semua orang beruntung sebenarnya. Kadang-kadang ada orang yang terpaksa dibuang kerja. Contohnya mereka yang berada dalam sektor pelancongan, dalam sektor tourism ataupun dalam sektor penerbangan. Okay, banyak flight attendants ataupun pramugara yang telah dibuang kerja. So dekat situ kita boleh mengambil satu jalan bagaimana caranya untuk membantu dari sudut kerajaan juga. Perlu memainkan peranan penting bagi menyekat. Bila kita dalam keadaan yang tertekan, emosi kita juga tidak stabil. Sebab itu Madam ingatkan sebelum ini, pembangunan manusia ini penting bukan dari sudut intelijen. Kalau kamu pandai semata-mata tapi kamu punya ke dalam tidak kuat, kamu punya emosi tidak kuat, kamu juga tidak akan membangun. Sebab itu dua-dua mesti berada dalam keadaan yang terbaik. Emosi dan juga intelijen, spiritual, itu dalam keadaan yang baik. Okey, semua orang
berhadapan dengan masalah, tapi bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalah itu terpulang kepada individu itu sendiri. Okay, so sekiranya kamu kuat dari kedalaman, kamu seorang yang very strong, tidak mudah berputus asa, kamu kamu nak ke depan, driven tu kamu punya emosi yang baik, okay, mempengaruhi subconscious mind kamu. Okay, ramai orang yang menggunakan minda sedar tapi tak semua orang menggunakan minda bawah sedar. Bagaimana kamu menguatkan minda bawah sedar tu? Okay, minda bawah sedar tu perlu dikuatkan. Okay, perlu ditiup. Roh tu dalaman perlu ditiup. Dengan apa? Kata-kata yang positif. Contohnya, jangan guna perkataan jangan jangan tu satu perkara yang negatif. Maksudnya terus ke hadapan. Okey, kuatkan diri. Okey, boleh selesaikan masalah ni. Okey, kita kena berfikir. Okey, untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, menghindarkan mesej yang boleh memudaratkan masyarakat dan negara. Mesej-mesej yang boleh menyebabkan keruntuhan dalam perpaduan negara. Kerana Malaysia memang terkenal dengan rakyat yang berbilang bangsa. So, bagaimana kita nak membangunkan, menyatupadukan rakyat Malaysia dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Okey. Masing-masing menyalahkan antara satu sama lain. Contohnya apa yang berlaku sekarang ni, kes meningkat, ada yang menyalahkan antara satu sama lain. So itu semua boleh menyebabkan kemudaratan. Kita kena memikirkan satu yang perkara yang positif untuk menaikkan lagi semangat frontliner, mereka yang bekerja di barisan hadapan ni. Okey, supaya mereka uh, terus bangun dan supaya tidak berlakunya tekanan kepada mereka. Okey, seterusnya adalah mentafsir maklumat yang tepat. Terdapat 3 peranan asas semasa menyebar dan menerima maklumat. Okey, kalau kamu menerima maklumat daripada media sosial, bagaimana caranya untuk kamu mentafsir maklumat tersebut adalah maklumat yang tepat? Cuba bagi respon sikit kat chatting, kat chat. Bagaimana kamu nak mengetahui bahawa pengenalan pasti bahawa maklumat tersebut adalah maklumat yang tepat? Okay, maklumat daripada media sosial ni. So, cara kita nak mengenal pasti bahawa maklumat tersebut adalah maklumat yang tepat, kita perlu melihat kepada platform yang pelbagai. Jangan hanya bergantung kepada satu platform sahaja. Contohnya kalau kamu baca berita itu daripada Awani contohnya, Awani 501 Awani, kamu harus juga membaca daripada platform-platform yang lain. Supaya bila kita ada banyak platform, so kita dapat menapis ataupun kita dapat menyelidik yang mana satu yang kita rasa tepat. Okey. Seterusnya memberikan maklumat yang betul. Okey. So media penyiaran perlu memberikan maklumat yang betul. So Monica kata cari lebih banyak lagi website yang berkaitan dengan topik tersebut. Ya, tu memang satu perkara yang tepat. Okey. So sebolehnya cari lagi pelbagai medium platform yang mana yang berkaitan dengan topik tersebut supaya kita punya info tersebut lebih tepat. Okay, jangan hanya bergantung kepada satu platform sahaja. Tujuan maklumat mestilah baik, sumber maklumat mestilah betul. Okay. Okay, ini adalah daripada perspektif Islam. Okay, ini Madam tak akan baca lebih lah. Okay. Contoh bentuk menyebar dan menerima maklumat yang dilarang. Yang pertama adalah mendedahkan keburukan dan keaiban individu, menyiarkan berita yang berunsur fitnah, berita lucah ataupun berunsur lucah. Ini adalah bentuk-bentuk berita yang dilarang untuk disebarkan. Okay. Seterusnya, peranan Islam juga menyediakan kepelbagaian dan variasi. Okay, penyiaran Islam adalah alternatif kepada penyiaran konvensional. So, penyiaran Islam mestilah selari dengan syariat Islam dari segi berita dan hal ehwal semasa, rancangan bicara ilmu pengetahuan dan hiburan dan kesenian. Okay. Seterusnya, secara umumnya, kepelbagaian variasi dalam penyiaran Islam adalah untuk menguatkan akidah umat Islam, memupuk perpaduan dan mendorong
kuat berusaha dan semangat jihad. Okay. Right, itu saja untuk topik 2.3. Seterusnya kita pergi kepada topik 2.4. Penyiaran Islam sebagai medium dakwah. Okay. So ini adalah untuk maklumat kamu je lah, makluman kepada yang non-Muslim, ini adalah sebagai makluman kita lah. Okay, sebab kita tak semestinya menerima maklumat daripada satu medium saja, kita menerima maklumat daripada pelbagai jenis medium. So dalam topik ini kita mengenali tentang penyiaran Islam sebagai medium dakwah dari sudut pengertian dakwah, kaedah-kaedah dakwah yang diguna pakai dalam ajaran Islam, apa itu etika dakwah dalam ajaran Islam dan mengenal pasti medium dakwah. Okay, so dalam Islam dakwah itu bermaksud ajakan, panggilan ataupun permohonan. Okay, so dari sudut istilah yang dikeluarkan oleh Muhammad Al-Ghazali pada tahun 1987 yang mengatakan bahawa dakwah itu adalah satu program yang lengkap yang kesemua peringkatnya mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup dan bagi menyingkap petunjuk jalan yang menjadi penunjuk kepada mereka. Okay. So seterusnya kaedah dakwah terdapat beberapa kaedah dakwah yang diguna pakai. Yang pertama adalah dakwah fardiyah, dakwah kepada individu ataupun orang yang jumlah dia kecil, menegur ataupun menasihati rakan sekerja. Okey. Kebiasaannya kita ni susah untuk menegur orang yang rapat dengan kita. Okey, sama ada rakan ataupun ahli keluarga dan sebagainya. Kan? Kita takut orang tersebut tidak dapat menerima dan sebagainya. Tapi kalau kita nak menegur ataupun menasihati, okay, kita rasa benda tu salah, tak patut dilakukan, okay, kita dah besar kan, kita boleh memikirkan bahawa benda itu betul ataupun benda itu salah. Maksudnya bila kamu ni dalam Islam disebut akil balik. Bila kamu ni dah besar, okay, kamu boleh memikirkan bahawa benda itu salah ataupun benda itu betul. Dan bila kamu rasa benda itu salah dan patut ditegur, ada beberapa step ataupun cara untuk menegur ataupun menasihati. Okey, yang pertama adalah sekiranya kita nak menegur orang tersebut, kita tidak boleh menegur dia secara dalam keadaan maksudnya dalam keadaan orang yang banyak. Okey, dalam kelas, dalam keadaan yang kuat, okey, itu tak digalakkan. Maksudnya kalau kamu nak menegur secara face to face. Okey, apa yang kamu tak perlu diperbaiki dan sebagainya. Keduanya, kalau kita nak menegur orang ni, kita kena cakap perkara-perkara baik tentang dia dulu. Orang kan susah nak terima kalau kita nak tegur. So kita kena cakap lah. Contohnya Monica kamu ni sebenarnya seorang yang baik. Kamu suka tolong saya, kan? Dan baru kamu cakap apa yang kamu rasa perlu diperbaiki, kan? So saya sebagai kawan kamu, so saya nak sihat kamu. Okay, so itu ada cara-cara untuk menegur orang. Bukan menegur ni macam nak gaduh. Menegur dan gaduh tu dua perkara yang berbeza. Dia ada satu step-step dia yang perlu diikuti supaya orang itu boleh terima dengan hati yang terbuka. Bila orang menegur kita dengan hati yang terbuka, kita perlu menerima dengan hati yang terbuka. Sebab apa? Kadang-kadang kita sendiri tidak dapat mengenal pasti kelemahan diri kita. Kita rasa kita ni sentiasa bagus dan sebagainya. Kita tak nampak apa kekurangan kita. Seterusnya dakwah ammah. Okey, dakwah ini disampaikan oleh seseorang secara lisan untuk disampaikan kepada orang ramai. Contohnya secara khutbah, secara pidato, kan, secara syarahan agama dan sebagainya. Dakwah bilisan, okey, disampaikan secara lisan melalui ceramah, dialog, khutbah dan sebagainya. Okey. Dakwah bilhal dikenali sebagai dakwah yang disampaikan kepada manusia melalui sikap, perbuatan ataupun tauladan. Okey. Dan dakwah bil tadwin, okey, dakwah melalui tulisan. Okey, kalau sesiapa yang dia rasa tak confidence untuk bercakap, tak semua orang confident untuk bercakap, kan? So dia lebih gemar untuk menulis. Okey, menulis di surat khabar, menulis di internet, menulis di blog, menulis di majalah, yang mana tulisan tersebut boleh mempengaruhi pemikiran ataupun mendorong kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Okey. So etika dia adalah ikhlas dalam berdakwah, lemah lembut dalam berdakwah, takut kepada Allah, konsisten antara ucapan dan perbuatan berdakwah.
Charger belakang tu, charger tahu kau nak. Mana aku. Tolong mute 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 kan. Okey, dakwah melalui radio. Okey, so banyak radio-radio yang juga turut memainkan peranan dalam menyebarkan semangat cintakan negara, okey, semangat perpaduan antara kaum, okey, semangat menyemai semangat patriotism dalam kalangan masyarakat. So itu adalah peranan yang penting dimainkan oleh media-media penyiaran. So media penyiaran tidak boleh bersifat menghuru-harakan keadaan, tidak boleh bersifat berat sebelah dan sebagainya, resis dan sebagainya. Okey. So dakwah melalui televisyen dan media penyiaran. Okey. So banyak rancangan-rancangan di televisyen yang menerbitkan siaran ataupun rancangan yang bertujuan untuk menggalakkan kepada masyarakat untuk menyamai sikap nilai-nilai murni ataupun untuk menyamai sikap tanggungjawab sosial ataupun perpaduan dalam masyarakat. Okey, dakwah melalui filem dan drama, melalui pengiklanan, melalui penulisan dan melalui internet. Okey, so gunakan internet yang akaun kamu seperti Facebook, YouTube ataupun Twitter ke jalan yang bermanfaat kepada masyarakat. Kerana apa, bila kita um, tiada di dunia ini, kita tinggalkan perkara-perkara baik saja di internet. Okey, janganlah tinggal perkara-perkara yang buruk di internet. Okey, perkara-perkara yang membuatkan kita menyesal di kemudian hari. So kita tinggalkan perkara-perkara yang baik yang boleh disampaikan kepada masyarakat umum. Okey, yang boleh menjadikan panduan kepada masyarakat dalam segenap lapisan masyarakat di Malaysia. Okey, itu saja untuk topik 2.4. So kita dah habis topik yang kedua. Okey, medium wrap up balik. Untuk topik yang kedua, kita telah menyentuh berkenaan dengan konsep penyiaran. Okey, kita juga menyentuh berkenaan dengan apa itu pengertian penyiaran, apa itu konsep penyiaran. Okey, akta-akta penyiaran, garis panduan penyiaran. Okay, kita juga menyentuh berkenaan dengan bentuk-bentuk penyiaran, media cetak dan juga media elektronik yang seperti mana yang kamu buat task sebelum ni, sebelum cuti. Okay, Medium dah bagi medium sosial untuk kamu kaji dan hari ni kita menyentuh berkenaan dengan peranan penyiaran Islam, konsep amar ma'ruf nahi mungkar, peranan nilai-nilai murni dalam penyiaran Islam, tanggungjawab sosial, okay. Mentafsir maklumat yang tepat dan juga menyediakan kepelbagaian dan variasi, dan juga kita juga menyentuh yang terakhir adalah penyiaran Islam sebagai medium dakwah. Okey, itu saja untuk topik yang kedua. Kita telah habis dan kita akan teruskan dengan topik yang ketiga pada kelas yang seterusnya. So setakat ni ada sebarang soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, Madam ingatkan semula untuk besok kita ada kelas online lah seperti biasa. Besok Madam tak buat kelas online lah. Madam bagi masa pada kamu untuk teruskan progres e-folio dan juga progres untuk buat video animasi dan juga analisa soal selidik. Siapa yang analisa soal selidik tu, nanti Madam akan bagi satu format dekat grup WhatsApp untuk kamu ikut dan bagaimana kamu nak buat analisa tersebut dalam bentuk PowerPoint. Okay, so esok teruskan dengan assignment. Minggu hadapan kita akan buat consultation assignment pada hari Isnin dan Selasa. Okay, so ada soalan tak? Okay. Semua dah tulis kehadiran nama dan juga nombor matrik. Okey, ada masalah tolong bagi tahu jangan senyap je. Kalau senyap je Madam tak tahulah. Okey. Madam. Ya. Yang Ya. Google Form tu kan buat dalam Okey, Madam. Ya, Monica kenapa? Yang Google Form tu Madam, dia masuk dalam slide ke masuk dalam video sekarang? Google Form masuk dalam slide. Okey. Dalam video tersebut hanyalah kempen saja. Okey. Video animasi kempen saja. Sorry.
Okay. So tak apa, minggu depan kita akan buat consultation terus untuk minggu depan untuk hari Isnin dan Selasa Madam akan buat consultation teruslah untuk setiap group, e-folio dan juga projek. Okay, boleh kita akan buat soal setiap kumpulan lah. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh tanya. Okay. Okay, madam. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita akan bersambung di grup WhatsApp lah untuk sebarang consultation untuk consultation berkenaan dengan assignment. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas setakat ini saja. Terima kasih kepada semua dan anda boleh keluar daripada Terima kasih. WebEx. Okay, Terima madam. kasih, Madam. Alright. Dan Thank you, Mim. Okay. Thank you, madam. thank you, madam. Bye, Alright. madam. Thank you, madam. Okay. Nok. Amo Bye-bye. dokter. Alright.